Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini berkenaan dengan kes pecah amanah Najib Razak. Berita ini daripada biharian.com.my. Bicara kes pecah amanah Najib, Irwan Serigar tangguh lagi 19 Jun 2024. Perbicaraan untuk kes pecah amanah terhadap harta kerajaan berjumlah 6.6 bilion yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah yang dijadualkan hari ini ditangguhkan lagi. Ya, berikutan terdapat 48 dokumen, antaranya yang membabitkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, Unit Perancang Ekonomi EPU dan Kertas Kabinet masih dikelaskan sebagai rahsia dan sulit serta perlu diturunkan taraf sebelum boleh digunakan dalam perbicaraan kes itu. Dalam prosiding pada hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin telah membenarkan permohonan daripada peguam iaitu Datuk Seri K. Kumararendran yang mewakili Muhammad Irwan Serigar untuk menangguhkan perbicaraan berkenaan, dan beliau telah juga tetap menetapkan prosiding akan hanya bermula pada 22 Julai ini. Beliau turut mengingatkan semua pihak bahawa mahkamah tidak mahu lagi mendengar sebarang alasan dokumen belum diserahkan bagi menangguhkan prosiding bicara. Kata beliau, dalam kenyataan itu di mahkamah, sila pastikan semua dokumen berkaitan dengan kes ini diserahkan kepada pembelaan sebelum perbicaraan bermula. Pada prosiding 4 Jun yang lalu, perbicaraan tidak dapat diteruskan, kata beliau. Tambah beliau lagi, hari ini pun perbicaraan juga tidak boleh dijalankan kerana dokumen tidak diserahkan kepada pembelaan. Saya tidak mahu lagi, katanya. Saya tidak mahu lagi perbicaraan kes ini ditangguhkan, katanya lagi dalam kenyataan tersebut. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya iaitu Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi mengesahkan terdapat 48 lagi dokumen yang dikelaskan sebagai rahsia masih belum diturun taraf dan belum diserahkan kepada pihak pembelaan. Beliau berkata, pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk dokumen itu diturun taraf oleh pegawai di agensi berkaitan sebelum ianya diserahkan kepada pihak pembelaan dan seterusnya memaklumkan pihak pembelaan ada menghantar surat menerusi email semalam bagi penangguhan kes. Katanya, dokumen yang diminta oleh pembelaan antaranya dari APAD, EPU dan Kertas Kabinet. Sebelum ditanda sebagai eksibit, dokumen ini perlu diturun taraf kerana ianya di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA, katanya. Sementara itu, Kumararendran memaklumkan mahkamah pihaknya telah pun mengemukakan surat kepada pihak pendakwaan semalam untuk mendapatkan sebanyak 48 dokumen lagi yang terbabit daripada pendakwaan. Peguam itu berkata kebanyakan dokumen berkenaan adalah membabitkan rakaman percakapan di antara anak guamnya yang telah digunakan dan akan digunakan dalam pembelaan kes. Katanya lagi, ia akan memprejudiskan kes anak guamnya jika pihaknya tiada dokumen berkenaan. Sehubungan itu, beliau memohon perbicaraan kes itu ditangguhkan sehingga semua dokumen diterima. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib pula berkata pihaknya mengambil pendirian yang sama dengan Kumararendran kerana pembelaan beliau bergantung kepada keterangan yang diberi oleh Muhammad Irwan Serigar. Tan Sri Muhammad Irwan kita boleh anggap sebagai CEO Kementerian Kewangan dan beliau mempunyai banyak pengetahuan dalam kementerian itu. Dokumen yang akan diserahkan oleh pendakwaan adalah relevan kepada anak guam saya, katanya. Pada 4 Jun yang lalu, Muhammad Jamil telah menangguhkan perbicaraan kes kepada hari ini dan memberi tempoh 2 minggu kepada pihak pembelaan untuk meneliti dokumen yang diserahkan oleh pendakwaan. Pada 25 Oktober 2018, Najib Razak 70 tahun dan Muhammad Irwan Serigar 67 tahun mengaku tidak bersalah atas 6 tuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC.
Mereka kemudiannya didakwa melakukan semua kesalahan itu di Kompleks Kementerian Keuangan di Putrajaya di antara 21 Disember 2016 dan 18 Desember 2017. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kawan beri saya teka-teki, saya pun beri kepada anda teka-teki ini jugalah. Saya mau jual teka-teki. Teka-tekinya mudah. Di antara Khairi Jamaluddin dan Najib Razak, siapa yang paling berpeluang untuk jadi Perdana Menteri seterusnya? Di antara Najib Razak dan Khairi Jamaluddin, siapa yang berpeluang untuk jadi Perdana Menteri seterusnya? Cuba anda jawab, mana tahu anda ada idea. Tapi secara pribadi dan logiknya memang sah-sah Mahathir pula. Ya, Mahathir memang tiada peluang lah. Memang Mahathir tiada peluang untuk jadi Perdana Menteri confirm. Tapi secara logiknya di antara Khairi Jamaluddin dan juga Najib Razak, secara logiknya Najib tak ada peluang untuk jadi Perdana Menteri dan Khairi Jamaluddin lebih berpeluang besar untuk boleh jadi the next Prime Minister of Malaysia. Kenapa? Pertama, sebab Najib dalam penjara. Sebab Najib dalam penjara. Dia hanya akan bebas dari penjara selepas PRU ke 14, 15 PRU seterusnya lah. PRU ke-15 agaknya. Selepas itu barulah Najib boleh bertanding. Itu pun tunggu lama lagi. Itu pun kalau lah ada parti, dia ada parti lagi lepas itu. Itu pun kalau masih boleh menang. Sekurang-kurangnya Khairi Jamaluddin tidak bergelar banduan. Sekurang-kurangnya Khairi Jamaluddin tidak bergelar banduan. Sekurang-kurangnya Khairi Jamaluddin masih ada peluang untuk jadi Perdana Menteri lebih cepat daripada Najib Razak. Lagi pula Najib Razak semakin tua. Dia jadi sudah semakin tua. Jadi adakah orang masih lagi mau sokong Najib Razak? Agaknya yang sokong Najib Razak hanyalah bos-bos UMNO. Belum tentu masih ramai, cukup ramai sampai dia boleh jadi Perdana Menteri lagi daripada UMNO. Memanglah Zahid, memanglah yang lain-lain pemimpin itu berusaha sungguh-sungguh untuk mau Najib bebas segera. Tapi itu pemimpin. Yang pemimpin mengundi berapa puluh kerat sangat, berapa ratus orang sangat. Yang ahli-ahli UMNO rakyat jelatani masih lagi kah mau undi Najib Razak? Jadi sekurang-kurangnya Khairi Jamaluddin ada peluang besar daripada Najib Razak. Itu pendapat saya. Pendapat anda bagaimana? Mungkin jawaban anda untuk teka-teki ini berlainan daripada saya. Sila tinggalkan komen. Dan sekiranya anda berbaik hati, bolehlah hantarkan saya super chat kah, stiker kah, adalah bikin saya meneruskan hidup dan menjadi pengacara, menjadi pengulas, pembaca berita politik di negara Malaysia. Dan banyak lagi lah kita jadi watchdog untuk Malaysia. Tidak apa. Denyut nadi
di Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.